Bu? Hik-hok, ya Allah. Tak ada apa tu. Hik-hok tu buruk bunyi dia, tahu macam tu. Okey, never mind. Cik ingat sambil tunggu yang lain, kita start dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Semalam, sorry, 2 days ago cikgu bagi satu tugasan kan untuk awak siapkan. Cikgu bagi satu soalan sahaja. Satu soalan ke? Was it satu soalan? Satu soalan je kan? It was one question only kan? Kedua? Mananya? Banyak. Kat mananya cikgu? Satu lesson ni. Yang dekat ni, yang dekat Google Classroom. Oh, ya, satu soalan je. Satu kan? Okey. Awak tahu tak tu soalan apa? Is it SPM 2019? Oh, siapa yang cakap tu? Me. Oh, okey. Macam mana awak tahu, Anissa? I don't know if dia macam susah. Kan, susah kan? Okey. Nah, sementara cikgu tak tunggu kan? Cikgu teruskan. Okey. Dalam banyak-banyak soalan binomial distribution kan, cikgu memang galakkan students score in binomial distribution kan. I mean, if we are comparing dengan a few topics yang kita dah belajar sebelum ni kan. Let's say we compare with differentiation, kita compare dengan integration, kita compare dengan vector. Binomial ni nampak macam, if you know the variables punya nombor dia kan, kita just masukkan je dalam formula, betul tak? Dia as simple as that. Kalau kata yang kompleks sekalipun, kita masih lagi kata, let's say macam kena ada yang macam 1 minus kan, yang all minus property. Kita kata even the hardest pun up to that level lah. Tapi bila cikgu tengok soalan tahun lepas kan, yang cikgu bagi kerja tugasan tu, itu adalah soalan SPM 2019. Okay, 2019. So apa yang membuatkan cikgu terfikir soalan tu sampai hari ni adalah lepas habis paper tu kan, sebelah malam tu Khalisa Luamir PM cikgu tau. Dia PM cikgu dan dia minta cikgu verify dia punya workings. Selalu cikgu tak galakkan student lah untuk bincang jalan kerja SPM kan, sebab nanti kalau cikgu tunjukkan jalan kerja yang sebenar, nanti cikgu takut nanti dia tak boleh hidup selama 3 bulan nak tunggu result tu kan. Dia macam rasa oh my god kan. Jadi kalau ni cikgu macam cakap tak apalah, saya cakap kan nanti kita tunggu je result. Tapi bila Khalisa Luamir highlight soalan tu, dan cikgu pun tak tengok soalan tu in detail lah. Macam lepas pelajar keluar daripada exam hall tu, cikgu tak tengok betul-betul setiap soalan tu kan. So bila dia minta cikgu tengok soalan tu dan cikgu pun tak berapa sure tau jawapan dia masa tu. Dan dengan cara dia bagi jawapan, cikgu pun tak sure sama ada jawapan dia betul, yang cikgu faham betul, dan jalan kerja yang betul pun cikgu tak tahu macam mana nak buat jalan kerja yang betul. So sebab tu cikgu tengok semalam, ada antara awak yang dah submit semula soalan tu dengan cikgu, dan cikgu notice ada banyak common error yang kemungkinan budak-budak SPM tahun lepas pun buat juga. Okay, so cikgu rasa hari ni cikgu nak bincang dengan lama sikit untuk soalan semalam tu, sebab cikgu tengok information dia terlalu banyak. Perasan tak? Dia ada tiba-tiba mention RM5, and then ada RM30, and then ada 7 out of 10, and then ada kata baling 3 kali kan. So dia kata how many times dia kena baling. So terlalu banyak information. Comparing dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita cuma cakap we are looking for P kan, kita cari P dulu, and then dapat Q, lepas tu dapat N, and then dapat R. Even nak buat P pun kita tak sure tau sebenarnya. Okay, even siapa yang buat P 90% confirm salah. Ada tak siapa yang gunakan P sama dengan 90%? If you take P as 90%, ni soalan semalam yang dekat Google Classroom tu, if you use 90% as your P, that is wrong. Okay, if you use P as 7 over 10, dia hampir betul. Ya. Hampir. Kalau guna P 7/10, dia hampir betul. Okay, so apa cikgu nak buat? Cikgu nak share dengan awak soalan SPM 2017 dulu. Okay, sebelum pergi SPM 2019, kita tengok SPM 2017 dulu supaya awak faham yang binomial ni sebenarnya macam mana dia masih SPM. Okay, now kalau awak tengok SPM 2017 ni cikgu ambil daripada cikgu-cikgu yang share online dia bulatkan soalan B ni.
Okay, it means that soalan binomial ni by nature sebenarnya dia bukan adalah satu soalan yang stand alone. Dia adalah soalan yang dia combine dengan subtopik lain. Okay, so binomial masa SPM, let me share with you. Binomial masa SPM, dia akan selalu combine dengan satu lagi subtopik nama dia normal. Normal distributions. Normal distribution. Okay, yang kita belajar ni apa? Yang kita belajar sekarang ni binomial. So, dalam SPM, ni daripada dulu, daripada zaman cikgu sekolah, normal dengan binomial ni dia orang duduk dalam soalan yang sama. Kalau kata normal tu soalan A, kan? And then binomial will take soalan B. Kalau binomial soalan A, and then normal akan ambil B. Maksudnya dia akan share lah. Okay, jadi dalam soalan ni kalau awak tengok, nampak tak markah dia tulis kat sini adalah 5. So, it means that another 5 goes to normal distribution. Okay, so 5 jadi 10. Section B dapat full mark 10. Jadi dalam soalan ni, dia tulis dekat B, maksudnya soalan A tu ada soalan lain lah. So, kalau kita tengok soalan SPM 2017, soalan dia sama macam soalan yang 2019 tu kan. Soalan 2019 dia baling dart kan, betul tak? Masih lagi konsep game booth. Soalan 2017 ni dia gunakan shoot the duck. By the way, can you listen to me well? Dengar Dengar, okay, very good. Okay, so dia kata at the shoot the duck game booth at an amusement park, satu amusement park, dia kata the probability of winning is 25%. Awak tahu tak yang macam game booth ni sebenarnya adalah konsep judi, tahu kan? Do you know that? Yeah. Tahu. Tahu, okay, very good So kalau yang tak tahu kena tanya yang tahu kenapa dia jadi hukum judi, okay? Dia judi. Cikgu pun tahu judi bila cikgu dah masuk universiti kan. Bila you ada kawan-kawan yang ambil kursus pengajian Islam kan. Jadi diorang tahu lebih dalam kan. Kalau tak cikgu tak tahu dah sepanjang cikgu sekolah, berapa kali cikgu main pun cikgu tak tahu Dah masuk universiti baru tahu. Oh, judi ke? Oh, aku dah lama dah buat kan. Okay. Sebab tu kalau bila cikgu masuk universiti, ada setengah group students dia akan protes tau bila universiti buat amusement game booth ni kan. Ada pelajar akan bagi tentangan lah, especially yang belajar, yang tahu hukum kan, dia akan marah lah dia akan cakap kenapa pihak universiti membenarkan. So sebab tu kalau tengok contoh pun dia gunakan nama Jason So Jason ni cikgu rasa orang kafir. Okay, so Jason bought tickets to play end games. Yang lain nampak ni bukan soalan yang kita buat semalam tau, yesterday tau. Ini soalan SPM 2017. Saya saja nak share dengan awak. Okay, lagi seorang lagi cikgu rasa ni Fatin kot. Is it? Okay, Fatin, yes. Okay. Masalah dalam soalan ni adalah kita memang tahu that this 25% is P. So let me write this. Dah nampak dah, memang P adalah 25%. Awak nampak cikgu tulis ni? Nampak Okay. So now, siapa tahu P? Siapa tahu P? Very good. Siapa tahu P, dia akan dapat Q. Okay, very good. So now this 25%, yang awak akan tahu Q will be 75%. Now guys, kalau awak tak sure, awak just jump in cakap cikgu boleh tak pause kejap. Saya macam tak faham cikgu cakap apa. Okay. Alright, now. So apa dia kata? Jason main permainan judi ni, shoot the duck. So Jason has bought tickets. Dan dia kata tickets ni to play end games. End games ni maksudnya guys, you tak tahu berapa kali Jason ni main. You don't know how many games does he play tau. Maksudnya kalau dia buat dosa ni, dosa dia berlipat kali ganda lah. Tak tahu berapa kali ganda dah dosa dia. Dia main judi ni. Okay, so this n sebenarnya is referring memang to n juga. So kita boleh kata dekat sini, the n is unknown. The n is still n. Selalunya kita tahu n berapa kan? But this time dia kata n is not given. Dia kata let us use n as n. Dan dia kata the probability for Jason to win is 10 times the probability of losing all games. Okay. Yang ni penting tak ayat ni? The probability of winning once is 10 times the probability of losing. Penting tak information ni? Penting. Penting kan? Okay, dekat mana penting tu? Which part yang rasa penting? Boleh tak kita kata yang the that winning this ones is 10 macam times. Yeah, again. The probability to win once is 10 times The probability of ni kan? the possibility.
all games. Now, can we say that this 10 times is actually referring to whole number yang kita belajar tu? Can we say that? Sebab kita kata whole number is N dengan R kan? Ingat tak last time kita dah decide that every time we see whole number, then it belongs to N or R, betul tak? So right now we are looking at 10 as a whole number. So we say that it might be R equals to 10. It could be R equals to 10. Can we say that? Siapa? Oh, man. Ada seorang lagi ke kita? Nawal dah masuk, Nawal? Is Nawal here? Now. Nawal ada appointment kan? Nawal ada Okay, tak apalah. Cikgu rasa agak lag sikit lah cikgu punya connection kali ni kan? But never mind. Okay. Now, back to our discussion. Can we say that this R is 10? Ada tak siapa yang nak? 10. Can we say that? Ada tak selain daripada Anissa yang nak cuba? Kesian Anissa dia macam rasa terpaksa pula. Macam dia je kena jawab. Ada tak siapa yang nak cuba? Saya tak sure. Tak sure kan? Tapi kalau awak nampak selalunya 10 tu whole number is either 10 tu pergi kat N ataupun dia pergi dekat R, betul tak? Because of whole number, betul tak? Kan? Yes. Sebab kita kata anything that is whole number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 will be either N or R sebab diorang whole number. Okay. Now, cikgu buat ni student sebab cikgu dah gunakan sekertas soalan ni berkali-kali tau. Means that your senior has been using this SPM past years ni kan. Cikgu gunakan untuk drilling juga. Jadi cikgu notice memang ada pelajar yang ambil R sama dengan 10. Which is R sama dengan 10 is wrong. Okay. R sama dengan 10 tak boleh. Sebenarnya guys, dia punya R adalah the R is actually 1 and 0. Nampak tak? The R is actually 1 and 0. Okay. Sebab dia mention win once. Win once maksudnya menang sekali. So it means that your R is 1. Dan dia kata probability of losing. Losing means that you don't win. Betul tak? Yeah. So bila you tak menang, it means that you tak menang sekali pun you tak menang. It means that you menang 0 times. Yeah. Itu maksud dia. So we are going to do P X equals to 1 sebab dia kata winning once, and then we are going to write P X equals to 0 sebab dia mention losing. Cuma yang ada 10 ni apa benda ni 10 ni kan? So it means that the probability of winning once, sebab cikgu tulis kat sini the probability of winning once is, dia kata is means equal, is 10 times of losing. Losing maksudnya Px equals to 0. That's how you write it. Nampak tak? Banyak equal Px1 maksudnya winning once, probability of winning once is equal to 10 times of probability losing. X0 means losing. Okay, you don't win once. Satu pun tak menang. Okay, sekarang cikgu tanya soalan performance. Awak rasa orang ni dia bagus ke tak bagus main judi? From this statement, yang winning once, the probability of winning once is 10 times of losing. Bagus. Maksudnya dia skillful lah maksudnya. He is very skillful at main judi. Yeah, but 10 times the probability. Tu ada orang ketawa tu macam echo kan, perasan tak? Dia punya echoing tu menakutkan Sarah. Dah jadi Saya. tak tahu? Perasan tak? Okay. Ada echo ke? Tak ada lah. Tadi echo dia macam takut Okay, tak apa. Alright, now siapa nak tanya soalan dekat Px1 equals to 10 Px0 ni? Ada tak yang nak tanya? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa ayat dia macam ni Okay. Yang Px1 ni, do you understand what is Px1? Dia menang once. Winning once kan? So dia win for one time. So your R will be 1. Yang dekat belakang ni, dia kata lose tau.
Kan? So lose mean you are losing means you don't win, betul tak? So maksudnya win 0 Kosong. times. You don't win once. Kalau main badminton tu kan, setiap kali game dia kalah. So you dapat skor 0, 0, 0, 0. You don't win. Okay? So maksudnya dekat sini R dia kosong. Okay, itu faham So yang equals to 10 sebab dia kata is 10 times. Nampak tak? Is 10 times of losing. So this is how you write. Setakat ni follow Ini SPM sebenar tu guys. SPM sebenar. So kita imagine kalau kita sit for exam, maybe kita akan jumpa soalan-soalan yang ayat macam ni. So you have to be careful. Daripada English, you want to transfer to mathematics tu kena careful. Okay, now cikgu rasa cikgu boleh proceed kan? PX1 is 10, PX0 kan? So now what you do, you proceed lah guys dengan PX1 ni. Okay, so let's write. Di mana cikgu punya? Sorry. Okay, so let's write PX1. So this PX1 will be NC1. Betul tak? Because the formula given is PXR is NCR times P to the power of R times Q to the power of N minus R. Betul kan? So let's write, kalau PX1 it will be NC1 times P to the power of R. 0.25. Okay, 0.25. Very good. 0.25. Now, untuk pelajar yang nak gunakan percentage, cikgu perasan ada pelajar yang suka guna percentage juga. Let's say if you want to write 25%, you can also use 25%, ada button percent kan dekat calculator ni. Is there any percentage punya button? Ada kan? Ada. Dekat equal tu kan? So can we use that? Macam tak boleh je. 25%. Okay, macam tak boleh kan? Cikgu rasa persen tu macam tipu je. 25% lah. So better kalau nak guna persen, better tulis 25 and then you over dengan 100 kot. Kan? Yeah. So jangan percaya dekat persen dekat kalkulator tu kan. Cikgu rasa tu dummy je tu. Dia nak bagi nampak penuh. Kan dia nak bagi nampak macam gempak je letak persen kat bawah kan. Padahal cikgu tak tahu guna. Okay. So let's write 25% as 0.25 and to the power of what? To the power of 1. 1. Betul kan? Sebab dia repeat kan? Ingat dia repeat. R. So 1 times dia punya Q will be 75%. Awak tak nak tanya cikgu kan kenapa Q 75%? Awak clear kan? Are you clear with 75%? Yeah. Clear kan? Okay, sebab dia punya complement kan, selebihnya. Okay, so 0.75 to the power of N tolak 1. N minus 1. Betul, sebab the N is not given. So let's take N minus 1 lah. And then dia kata apa ni? Equals to 10 times of X 0, which means R dia kosong kan? So N C 0. 0, very good. And then akan repeat balik tu 0 ni. 0.25 kosong juga kan? Power 0. Okay, and then ada 0.75 kosong berapa? Kosong. N minus 0. Kosong 1. Sorry. N minus 0. N. Kuasa N. Kuasa N, very N. good. Kuasa N, sebab N minus 0 is N. Bolehlah tulis N minus 0, tapi nanti nampak kita kurang cerdik sebab you tahu N minus 0 is N. So tak perlu kita buat N minus 0. So better kalau cikgu, katalah cikgu calon SPM, I'm going to write this as 0.75 to the power of N. So this is our mathematical sentence kat sini. Dekat sini guys, you akan dapat 1 mark. Even some examiner pun kalau you just list out what is P, what is Q, what is N, what is R, you boleh dapat markah juga kat sini. Okay, so now we have at least dapat 2 markah kat sini. Boleh guys? Okay, now my question is, cikgu rasa tu kita dah decide dah itu. NC1 ni kita boleh tekan calculator tak? Can we somehow use the calculator for NC1? Tak boleh. Tak boleh dia anu. Okay, so macam mana kita nak solve ni? Boleh Macam mana nak tekan, macam nak buat ni NC1? Boleh kot. Boleh, okay. NC1 dapat apa? So what do you want to use? X, alpha X. Cikgu tekan dapat maths error
Cikgu tukar jadi X, C1. Maths error. So how do you determine NC1 ni? Betul. Oh. Macam mana nak buat Potong NC1 yang ni? sama. Ya? Potong yang sama. Tak kan? Potong yang sama. Kat mana sama In both sides. Apa dia tak sama. tapi tak boleh. yang dekat on the right side tu, on the right hand side, dia tulis NC0, so you tak boleh potong. Jangan potong N dengan N tu kan. Ni bukan indices kan. You jangan potong Okay, so sekarang guys, you kena ada ilmu. Okay, so kita kena tahu that, contohnya okay, let's make an experiment. Cikgu minta awak tekan calculator. Let's try 5C1. What will be your answer? 1. Baik, 5. 5. Very good. 10C1. 10. 10. 100C1. 100. 100. So apa conclusion dia? And C1. One And the dia second nombor. So Oh, whatever yang NC1 equals to C1, N. yes, whatever yang C1, you are going to get the answer back. Dia kembali kepada satu. Yes, kembali kepada nombor dia yang atas tu. Nampak tak? Whatever C1, you akan repeat balik yang dekat atas tu. Macam tu pattern dia. Jadi sekarang, kalau NC1, you akan tulis macam mana? N lah. N. N. Nampak? Dia dapat balik tau. Whatever C1 dapat whatever. Let's say if you write huruf Jim, kan? Jim C1, then you will going to get Jim balik. Katalah orang Arab belajar matematik kan, dia gunakan huruf hijaiyah, dia akan dapat balik that letter. So when N C1, you akan dapat N, and then times dengan 0.25, and you multiply dengan 0.75 to the power of N minus 1. At least dapat macam ni. Sekurang-kurangnya boleh dapat macam ni. So this NC1 dah tak nampak rumit, dia dah jadi N. Ini soalan level SPM SPM 11. You have to know whatever C1 akan dapat balik value dia. So ni kita dapat ilmu baru. Okay, what about on the right hand side ni? 10. Satu. Ni macam mana awak tahu? Ni memang tahu kan? Sebab tekan calculator. Okay, very good. So whatever C0 akan dapat 1 balik So itu awak setuju kan? Whatever C0 will be 1. So tu dia punya rules dia. Okay, and then 0.25 ni pun dapat 1 juga kan? Alright, good. And last kali sebelah sini 0.75 cosine. Okay, siapa nak tanya soalan tak? Cikgu. Ya. Yang 0 dengan 1 tu dia macam log. Yang 0 dengan 1 tu dia bukan macam log. Kan ada yang macam NC1 log. ni, dia ada formula tau. This NC1 ni sebenarnya adalah ni cikgu dah lupa dah, tapi dia ada macam NC1 is actually N factorial over N minus R factorial. Cikgu lupa dah, ada formula dia. Nurin, hafal tak formula ni Nurin? Nurin Sofia. Cikgu. Nurin hafal tak formula untuk combination ni? NCR ni. Tak. Tak hafal. Kejap Oh, yang tu hafal cikgu hafal. Ada kan? Dia Ada. NPR ada, NCR pun ada. Cikgu betul tak cikgu tulis ni? NCR is N factorial over N minus R factorial times R factorial. Rasa betul. So dia NCR yang selama ni kan guys, yang you tekan calculator ni, sebenarnya dia datang daripada formula ni. Faham tak? Maksudnya, katalah cikgu buat kan, 10 C2 kan. So it is actually 10 factorial bahagi dengan 10 tolak 2 factorial kali dengan 2 factorial. Tu maksud dia. So tapi kita kira shortcut pakai calculator terus dapat jawapan. Tapi kalau you guna manually, this is what you are going to get. Okay. So kalau you buat anything C1, dia memang akan dapat nombor tu balik. Kalau guna balik formula yang buku teks bagi ni. Boleh kan? So kalau cikgu jadi awak, cikgu hafal je lah. Cikgu tak adalah pergi buktikan formula ni betul ke tak ke. Dia memang macam tu. Daripada zaman parents kita belajar Admaths pun macam tu juga. Okay, now. Dekat sini apa yang kita nak buat sebenarnya ni guys? Apa yang kita nak cari? Cari N. Nak cari N kan? So by right kalau kita dah faham, selama kita hidup sampai 17 tahun ni, kita dah faham
when you want to find n must be put on the left hand side alone lah. So dia akan duduk seorang-seorang. Yang lain semua bawa ke sebelah kanan kan? So now we have 10 kali 0.75 to the power of n Puasa. bahagi puasa. Tak. Oh. Kan ada Bahagi. N juga. Takkan awak puasa? Awak puasa ke? Tak. Tak kan? Okay. Alright, macam tu. Alamak, ada orang baru nak masuk lah. Who would that be? Nawal. Okay, Nawal lambat sikit hari ni. Nawal nak berbalik pada appointment. Okay. So, what do you get for N? Assalamualaikum Nawal. N 1000. Salam. 1000? Tak Ya, 1000. 1000 pula. I think 34 ke? Is it? Ke? Sekejap. Takutlah nak darab. Takut tak darab? Takut nak darab. Okay. Pada kuasa N. Betul. Tapi kalau perasan sebenarnya kuasa dia nanti akan you are going to get 30. Oh, Perlu tak cikgu elaborate on this? nope. Sekejap. Tak, tekan kalkulator je. Tekan kalkulator je. But where does this N go? Oh, okay lah. Cikgu try. Dapat 30, dapat. Dapat. Okay, now macam mana N ni hilang? Yeah. Bawa to the other side ke? Sebab kita kata there's a rule in indices which say dia kata kalau A to the power of M bahagi dengan A to the power of N, so dia akan jadi tolak kuasa dia. Bahagi. So it Oh, implies iyalah. here. Nampak tak? Kan? Nampak Oh, tak? lah. So maksudnya nanti yang 0.75 ni dia akan jadi Oh, pula. 0.75 N minus 1 macam tu. Nanti N dengan N hilang tau. Kan? So tinggal apa je nanti? Tinggal 0.75 je. So you ambil lah 0.75, you times with 10 and divide dengan 0.5. Cikgu tak nak go into details bahagian ni. Ni dia akan menjatuhkan kita punya IQ. Okay? So kita terima jawapan dia 30. Awak tahu tak masa 30 ni? It means that Jason has been playing this shoot the duck. Jason ni main 30 kali, awak tahu tak? Sebab tu orang main judi dia addicted kan? Jadi kita beli tiket. Dia baling, dia shoot tak kena, tembak 30 kali dan awak tak tahu berapa banyak dia bayar for the tickets. Okay? So sebab itulah judi adalah benda yang haram. Kenapa dia haram? Saya dapat 40. Ya ke? Okay. Saya dapat 30. 10. Alamak. Dapat 30. Ya. Tapi why? 30. Oh my God. 30. Why? Dia 10 kan? Okay, 10. 10 kali 0.75. 40 ni. 30. 10 kali 0.75 I did exactly what it told me to do. and then divide Yes. Cikgu saya buat macam Anissa cikgu. dengan 0.25. 30. Nampak apa? Aduh. Oh, bawah tu. Oh. Okay, tak apa. Okay. Sofia, yang kat bawah tu just 0.25 tak payah darab dengan 0.75. Sebab dia dah pergi ke atas semua. Okay, sorry. Tak apa. Okay. Now, cikgu tanya tadi kan, kenapakah judi haram? Ada tak? Why? Awak kan belajar syariah Islamiah. Apa cikgu? Kenapakah judi haram? Yeah. What makes it haram? Sebab addicted. Ada unsur pertaruhan. Okay, kenapa unsur pertaruhan itu haram? Oh, ada rugi dengan untung. Ada rugi dengan Rugi dengan yes, untung. ada orang yang rugi dan ada orang yang untung. So dia tak adil kan? Sebab tu cikgu pernah cakap dengan awak, bila kita anjurkan pertandingan, you have to make sure that yuran pertandingan tidak digunakan untuk beli hadiah. Tahu kan? Tahu. Yuran pertandingan tidak Betul, boleh betul. digunakan untuk hadiah. Dia akan jadi jatuh konsep judi kat situ. Sebab orang tu bayar for pertandingan, and then bila dia kalah, dia duit yang dia bayar tu hilang tau maksudnya. Tapi So dia tak selalunya menang. kalau orang bayar pertandingan untuk apa? Selalunya untuk dia punya pengurusan kan. Let's say dia dapat Menyertai. baju, dia dapat goodie bag, kan dia dapat ataupun dia kena bayar yuran-yuran pengurusan. Yang hadiah kemenangan tu selalunya penganjur akan cari dana lain. Contohnya cari sponsors.
ataupun ada syarikat yang nak taja contohnya. Selalunya lah tapi kalau syarikat bukan Islam dia belasah je lah kan. Okay. So yang tu kena tahu sebab dulu ada cikgu yang bangkitkan dalam MSSD dia risau kalau duit MSSD yang sekolah bayar kepada kementerian digunakan untuk hadiah ataupun medal. So untuk kena hati-hati sikit lah. Okay, now as for question number Ada yang macam tu. Ya, dia sampai macam tu. Sebab tu awak ambil syariah Islamiah kan, awak kena tahu Cikgu? Cikgu stop. Hello? Cikgu start ke? Okay. Lag yang tadi Tak. Okay, tak apalah. Cikgu pasal Sikit. ada macam 0.5 second punya lag. Tak lama main. Tak apa. Hopefully semuanya akan jadi elok. Okay, now. And then soalan ni kata apa? Calculate the standard deviation. So, calculate the standard deviation ni ada formula tak? Ada kan? Ada. There's Yang ada formula kan. Yang first kali kita belajar hari tu, first kali adalah mean. If I'm not mistaken, I've mentioned earlier. Ada formula mean is n kali p. And then there's another one is variance. Another one is variance. Variance punya formula adalah sigma square equals to n times p times q. Betul So, but the question says, dia kata, dia nak standard deviation. So, standard deviation macam mana? Kuasa 2. Yes, Kuasa dia 2 tu adalah, kena Jadi ke sana. square root. betul, dia adalah sigma yang tak ada square. So, where did the square go? Dia akan pergi sebenarnya ke sebelah kanan menjadi square root. Okay, so masa cikgu sekolah dulu kan, ni masa cikgu sekolah lah, cikgu sentiasa hafal variance. So whenever soalan tu minta standard deviation ke, soalan tu minta variance ke, cikgu akan still buat variance. So once cikgu dapat jawapan dia, baru cikgu akan buat satu lagi jalan kerja, cikgu square root kan whatever cikgu dapat. So ni nak mengelakkan daripada cikgu confuse masa exam. Tapi kalau awak boleh differentiate, awak boleh nampak cikgu saya boleh bezakan cikgu, then it will be okay. Okay, kalau hafalkan contohnya kan, ada orang memang hafal standard deviation memang ada square roots, then by all means teruskan saja. So sekarang ni dia nak yang standard deviation. So what you do, simply use all the unknowns yang awak dah tahu. So antaranya apa? You know that the n is 30, kan? And you know that the what is the p? The p is 0.25 tadi kan? 0.25 and the q is 0.75. So ini bila kita kali guys, you akan dapat 0.75. 0.75 dah square root dah. Belum. Cikgu dapat 2.371. 2.371. 2.372. Kan 2.372 kan, sebab yang satu tu dah round off kan? 2.372. Okay, very good. So, dia ada unit tak? Ada kot. Tak je. Ada. Tak ada. Ataupun ni nak kena tukar jadi percentage. Perlu tak? Boleh je. Boleh je. Jadi ada 230. Boleh je. Boleh je kan? 233 Okay. Okay, tengok Kalau tukar jadi percentage, then it will be 237.2% Betul Okay, now ni dengar betul-betul kalau kita ikut konsep probability, more than one is considered wrong, betul tak? Probability cannot be more than one, betul? Okay, jadi sekarang ni kenapa kita dapat more than one? Sebab ini bukan probability. This 2.372 dia bukan probability, dia adalah statistics. Okay, dia adalah value statistik. Dia bukan cerita pasal probability, dia tak cerita langsung pasal chances. Faham tak? Sebab tu kita tak perlu buat dalam bentuk percentage. Dia bukan menceritakan tentang probability. Dia adalah satu nilai statistik. Faham Faham tak? Tak faham Dengar ke suara cikgu? Faham Okay. Standard deviation ni guys, standard deviation ni dia paling bagus macam mana tau? Standard deviation paling bagus adalah kalau dia kosong. Lebih rendah lebih bagus standard deviation ni. Dia bukan cerita pasal probability. Lebih rendah statistik tu, contohnya katakanlah kan
awak kita cerita pasal semayang kan. Katakanlah kalau awak semayang, setiap hari semayang awak cukup waktu kan. Then your standard deviation is 0. It means that awak konsisten tau. Awak punya semayang tu dengan average punya semayang sama je. Kalau satu hari kita semayang 5 kali, sentiasa sama je awak semayang. So which means awak punya kita kata rekod semayang awak dengan bilangan waktu yang awak kena semayang setiap hari tu sama. Tapi katakanlah kan, ada hari yang kita tak cukup waktu kan. Ada hari yang kita terlebih waktu contohnya. Terlebih waktu tak apalah kan. Kalau terkurang waktu, then your standard deviation akan mula berbeza sikit tau. Deviate means berapa banyak beza dengan average. Faham tak cerita dia? So lebih besar nilai standard deviation menunjukkan awak punya statistik awak lebih jauh daripada nilai average maksudnya. Faham tak? Kalau cikgu akan lihat standard deviation. Kalau cikgu nampak standard deviation yang lagi besar, it means that secara statistik, cikgu punya data tu agak jauh dengan cikgu punya mean, value yang sebenar. Katakanlah cikgu berniaga kan. Cikgu kata, okay, setiap bulan kita mesti untung, let's say, RM900 katakan. Tapi, there are months yang kadang-kadang kita punya keuntungan lari, betul tak? Okay, so bila cikgu pukul rata setahun, cikgu akan dapati nanti cikgu punya standard deviation maybe akan ada 10 or 20. It shows that averagely, setiap bulan cikgu punya keuntungan ada perbezaan dengan average yang cikgu nak target tu. Itu standard deviation. Tahun lepas tanya tau dalam soalan SPM tahun lepas at maths. Nanti awak kena tengok Dia tanya sampai ke tahap tu apa yang budak faham dengan standard deviation. So kalau kita tak tahu standard deviation ni apa, nanti kalau keluar lagi sekali soalan macam tahun ni, kita akan menyesal tak sudah. Alright? So jawapan kita 2.372. Boleh guys? Senang kan? Okay, very good. Now, cikgu nak tengok yang sebenarnya soalan yang cikgu bagi tugasan tu kan. Ini sebenarnya yang kita nak bincang. Okay? Ni SPM tahun lepas SPM tahun lepas yang cikgu cakap, cikgu pun masa Kalisa Luami tanya cikgu pun tak sure Cikgu cakap dengan dia, awak hidup macam biasalah Kalisa jangan fikir-fikir sangat padahal cikgu tak tahu jawapan dia. Okay? Quite tough quite tough. So macam mana soalan dia? Sebab awak dah buat dah semalam. Dia kata ini adalah satu jenis permainan Dia patut tulis gerai permainan judi baru nampak sikit berdosa. Okay? So dia kata the booth offers 3 darts per game. So siapa nak main kena baling dart for 3 times consecutively. Okay? So dia kata bukan setakat baling saja, you have to pay. And you have to pay for RM5 to play a game. So kalau kita nak main judi ni, kita bukan dapat dosa je, kita kena bayar pula. Okay? You kena bayar RM5 untuk baling sekali game. Dan sekali game, you can throw the darts for 3 times. So apa dia kata kat sini? Tauke tu kata, if you want the bear, the toy bear, dia kata you have to hit the bullseye 3 kali consecutively, berturut-turut, baru you dapat teddy bear tu. Okay, boleh Faham cerita dia kan? So dia kata Bob is a dart player. Boleh. Bob, nampak tak dia guna nama Bob? Tadi Jason, ni Bob memang orang kafir semua ni. Okay? Memang dia tak guna nama Ali Azman, dia tak guna. Dia guna nama orang kafir. So kita tahu Bob ni memang dia main judi. So Bob is a dart player. Maksudnya Bob ni memang dah biasa main dart. Dan dia ada reputation, dia kata that Bob has a reputation when he hits the bullseye, dia akan hit 7 times out of 10 dart throw. Maksudnya Bob ni orang dah tahu dah. Bob kalau main dart, kalau 10 kali dia baling, reputation dia ni 7 kali mesti kena. Awak faham reputation? Reputation maksudnya macam ni. Kalau cikgu cakap, Cikgu Zaid tu kalau dia bercakap 10, 9 je yang salah. Lagi 9 salah, 1 betul contohnya kan. So cikgu ada reputation sebagai seorang penipu. Tapi Bob ni, dia punya reputation adalah when he throws 10 darts, 7 confirm kena. Okay, now. Cikgu dah mula nampak maklumat dia dah banyak tau. Tadi ada 3 darts per game. Okay. Tadi ada 3 darts per game. Sekarang dia ada RM5 to play a game. And then suddenly dia kata Bob is a dart player. He hit 7 out of 10. Dah banyak guys kat sini. And then dia kata, soalan dekat mana? Soalan dekat bawah ni. Dia kata, Bob would play the game if he had at least 90% chance. Dah lah main judi berkira pula tu. Nampak tak apa dia kata kat sini? Dia kata Bob hanya akan main dart ni sekiranya dia merasakan dia ada chance more than 90%. Baru dia main judi.
If he had at least 90% chance to win at least one toy bear by only spending RM30. Sebab tu guys, soalan ni kau tak tengok betul-betul, kita akan ambil value yang salah. Okay, dan cikgu tengok rata-rata sekarang orang yang gubal soalan, dia dah tahu dah sebenarnya pelajar punya kelemahan. Sebab dia dah tahu dah, budak-budak kalau jawab soalan ni, mula-mula dia cari P. Lepas cari P, dia cari Q. Lepas cari Q, cari N, cari R. Dan dia dah tahu dah, kita akan gunakan P adalah percentage. Kita pun ambil lah tu 90% ni. Cikgu, saya nampak percentage. Yahoo! Dia ambil kat sini. Bila ambil kat sini guys, this is where awak salah daripada awal lagi. Okay, so siapa yang buat P 90%, dia memang sangat salah. Sangat salah. Okay, now tengok ni guys. Sekarang siapa yang buat semalam P sama dengan 7/10? Ada tak? Saya. Saya. Okay, saya. Cikgu assume saya tu ramai. Okay. Ni. P 7 out of 10. Anissa. Okay, Mi pun hampir ramai tu. Okay. Now 7 out of 10 dia hampir betul. Tapi kalau awak tengok guys, dia ni bukannya macam mana? Bye-bye. Okay, tak apa. Macam ni guys. Dia Cikgu start. tu lah cikgu start. Sorry. Start lagi ke? Cikgu masih start lagi ke? Ya ke? Ya Allah, sekejap. Cikgu akan cuba. Suara tak start. Suara tak start tapi visual start. Sekarang start tak? Start lagi Masih. Okey dah. Tak kan? Dah okey kan? Not really. Dah okey dah? Okey dah. Alright. Okay, now guys, dengar ni guys. Kenapa cikgu cakap 7 out of 10 tu tidak tepat? Sebab apa tahu? Sebab Bob ni, reputation dia adalah bila dia baling sekali dart, dia akan hit 70% memang kena bullseye. Betul tak? Ya. Okey, ada lag sikit tak apa. Tapi sekarang, Bob ni punya target, dia bukan semata-mata nak baling dart tau. Dia nak win a bear. So, when he wants to win a bear, dia kena baling dart tu 3 kali guys. Baru dia dapat win a bear. Now, that makes dia punya reputation tak boleh gunakan 7 out of 10 tu. Sebab 7 out of 10 tu ialah apabila dia baling sekali. So, you have to write like this guys. Awak kena buat dia punya 7 out of 10 ni. This is where we write, kalau dia baling 3 kali, kita akan tulis, tengok 7 out of 10 bila baling sekali. Lepas tu 7 out of 10 baling lagi sekali. Lepas tu 7 out of 10 baling kali ketiga. Dia kena multiply macam ni. Oh no. Nampak tak? Dia kena kali. Baling 7 out of 10, baling 7 out of 10, baling 7 out of 10. Macam tu. That would be your P. Faham? I see. Sebab tu bila Khalisa Luami tanya cikgu, Okay. dia tanya cikgu sebelah malam tau paper Admaths tu. Maksudnya diorang dah jawab siang tadi, malam tu dia tanya cikgu. Dan cikgu pun tak apa sure tau sebab cikgu confused sama ada cikgu nak ambil P dia 7 out of 10 ke ataupun cikgu nak kena multiply for 3 times. Kan sebab dia ayat ni it might be confusing sebab dia kata dia punya reputation by average ni means that when he hits once tau patutnya. When he hits the bullseye sekali sebenarnya. Bukannya dia baling 10 kali pun 7 out of 10. Dia bukan macam tu. Dia boleh dia baling sekali 70% mungkin kena. Baling lagi sekali another 70% macam tu. Okay. So bila dia baling 3 kali consecutively, dia kena multiply 7 out of 10, 7 out of 10, 7 out of 10. Okay. So bila you kali 3 kali, kita akan dapat dia 0.343 kot. Dapat tak? Maksudnya 7 out of 10 cube lah maksudnya. 2.1. Tak salah. Sekejap. Betul kan? 0.343 Ya, kan? Berbeza tau dengan 7 out of 10 kan? Maksudnya sekarang ni bila dia nak baling 3 kali, awak tengok dia punya percentage sekarang dah jatuh tau, dia punya reputation dia. Kalau if you convert it in percentage, dia dah jadi 34.3%. Nampak tak?
Sebab tu kita takut tau. Sebab tu kita takut, contohnya, kalau kita main netball kan, let's say orang main netball, orang kata, oh dia ni kalau main netball, kalau dia shoot the ball, dia punya reputation adalah 90% mesti masuk. Katakan Tapi bila orang suruh kita buat for 3 times consecutively, kita akan mula takut, betul tak? Awak akan cakap, betul ke aku boleh buat 3 betul kan? Sebab dia punya chances dia akan semakin berkurang, guys. Nampak tak? So by calculation pun dah menunjukkan. Ni kalau cikgu convert jadi percentage, dia bukan 70% lagi, dia jadi 34.3%. Okay, boleh So sekarang kita dah tahu, siapa tahu P, dia tahu Q. Okay, now the Q will be? 3/10. Bukanlah. 0.657. Yes, betul. 0.657. 657. Sebab kita ambil 1 minus 3.33 ni kan? Ya. Boleh Boleh. Okay, very good. Setakat ni siapa nak tanya cikgu soalan tak? Tak ada kan? Kira-kira yang 90% tu target dia lah basically. Maksudnya 90% tu adalah jawapan Dia nak- last sekali. Kita nak tengok jawapan kita yang last sekali. Kan selalu kita tukar Nak jawapan banding. last jadi percentage. So kita nak check jawapan kita last sekali tu lebih 90% ke tak? Kalau jawapan kita tak cukup 90%, maksudnya Bob takkan main judi. Kan kemungkinan dia akan terus insaf, dia masuk Islam. Okay? So kita nak check jawapan kita ni. Our last answer. Kita nak check jawapan kita ni, Our last. dia akan dapat more than 90% ke tak? So Bob ni kan, dia dah lah nak main judi lepas tu dia kira at max dulu kan. Dia nak tengok betul-betul menguntungkan ke tak, baru dia nak main Kalau tak, dia tak nak main. Okay, now we have 2 more unknowns kat sini. We have 2 more unknowns. N berapa N? 3. 6. Ya? Tak tahu. 6 kot. 6. Okay, cikgu tulis dulu 6. 6. Ada tak jawapan lain sampai 6? Zafran yang jawab 6 tu. 9. Zafran tu yang jawab Ya. 6. Okay, Zafran boleh tak? Sebab Sebab? dia kan go Zafran go. Okay, go Zafran go. Sebab dia RM30. So 6 attempts. Yes, sebab Zafran pula. Sorry sebab Bob has only RM30 bukan Zafran RM30. Bob ada RM30. So kalau dia bayar RM30 kepada Taukir tu, Taukir cakap, okay, you boleh main 6 kali, kan? So that would be kenapa kita punya N adalah 6. Okay? Sorry Zafran awak orang Islam. Oh, cakap awak pasal tak buat benda ni. RM30 tu. Kan? Tak pasal RM30 ni. Bagus. So sekarang ni 6 tu adalah disebabkan this RM30 divide dengan RM5 per game. So awak dapat RM6 per game. Sorry, 6 game altogether. Susah ni nak buat dosa, nampak tak Nak buat dosa kena calculate dulu Ya Allah Punyalah susah. Okay, now what about this R? Dia nak bear ni berapa banyak dia kata? One. Dia kata at least one. one. At least. So At least it one. means I don't know kenapa dia nak banyak sangat bear ni. I don't know why. So the R guys is going to be at least one, means that it is more or equal to 1 sebenarnya. Kan? That makes R banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah main judi tamak pula tu. Nampak tak Itulah Allah kata janganlah buat dosa kan. Jangan buat dosa sebab dia berkait dengan dosa yang lain. Okay? Macam-macam sifat mazmumah keluar. Okay, sekarang guys kita nak kena buat R sama dengan 1, R sama dengan 2, R sama dengan 3, R sama dengan 4, R sama dengan 5, R sama dengan 6. Awak nampak tak dia banyak? Yeah. So what's your plan? So kita guna kaedah tolak. Yes, very good. So menggunakan pengalaman kita kata gunakan kaedah tolak. When all minus dengan yang sikit kan, maksudnya yang probability you tak mention. The one that you don't mention adalah R equals to 0. So this is the one yang lebih senang buat. Kosong Okay? Yes, R kosong. So
This Yeah, dia all fail. means 1 minus yang probability X equals to 0. Cikgu pause kat sini. Clear tak? X Kalau tak equals buat zero. kaedah tolak ni okey tau guys. Yeah. Let's say awak macam, cikgu saya tak Yeah. faham yang all tolak sikit ni. Saya nak buat kaedah panjang tak apalah tak ada masalah. If you want to use PX1, PX2, PX3, PX4, PX5, PX6, then boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, tapi sebab kita ni bijak kan. Jadi kita ambil lah kaedah yang lebih smart. Okay, so boleh cikgu proceed kat sini? Boleh Ui, lag 5 second Cikgu, 5 second PS lag kosong tu apa? ya? Kosong ni apa? PX kosong. Okey, Tu kenapa apa? PX kosong ni? Okey, kata macam ni. Katakanlah Haziq, kita nak buat R sama dengan 1. R sama dengan 1 means, R sama dengan 1 means, ini masuk R sama dengan 1 If you write R equals to 1, then it makes your probability PX1. Maksudnya awak menggunakan R sama dengan 1 masuk dalam formula. Kan, kalau kita nak buat R sama dengan 2, so that makes your probability X equals to 2 macam ni. Jadi sekarang ni kalau awak tengok, kita sekarang ni kena tolak dengan huruf R yang kita tak tulis tadi. So yang kita dah tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kata ni, cikgu ni banyak saya nak buat Banyak. Yang saya tak tulis tadi adalah R sama dengan kosong saya tak tulis. Maka ini lebih mudah untuk kita buat. So we take R equals to 0, masukkan dalam PX. Clear tak, Aziz? Boleh ke, Aziz? So PX kosong tu maksud dia kalah ke? Dia kalah, betul. Dia Dia tak tak menang main. sekali pun. So kalau Dia dia nak kalah. dapat at least satu bear, maksudnya you ambil satu, probability 100%, tolak dengan kalah. Tolak dengan tak dapat bear langsung. Macam kehadiran lah kan, kehadiran kita dalam kelas. Okay, bila Cikgu Azril datang, dia nak tanya kehadiran kan. Dia tak nak kira awak one by one, betul tak? Dia tanya, okay, siapa tak datang hari ni? Dia cakap macam tu kan. So bila dia kira siapa yang tak datang, nanti dia akan ambil 17 orang, tolak dengan siapa tak datang tu. So dia tahu siapa yang datang. Konsep dia macam tu. Okay. Sebab kira yang tak datang tu lebih sikit. So sama macam ni. So you buat benda yang sikit. So PX kosong akan jadi 6C kosong. Boleh ke guys? 6C kosong ni. Boleh. Boleh kan? Okay, 6C kosong. Kita buat sama-sama. So siapa yang dah tersilap semalam, nanti kita betulkan 6C kosong kali dengan P dia tadi adalah 0.343 kosong. Follow? Follow Kemudian kali dengan 0.657. Is it? 657 tadi kan? Was it 657? Okay, 657 kuasa 6. 6. Yes. So this is going to be 1 minus 0.08. Siapa yang batuk tu? Batuk dekat mikrofon ni. Masya-Allah. Nasib baik kita online Kalau tak cikgu tak pakai mask ni alamak Kalau tak dah berjangkit. Okay. So now your answer will be 91. Oh, ambil 0.9196. Yes. In percentage, we write this as 91.96%. So apa maksud dia guys? Maksudnya dia punya chances untuk dapatkan satu teddy bear is more than 90%. Bob ni sebenarnya seronok tau Sebelum dia main judi dia dah calculate tu guna ilmu maths. Dia kata oh dapat 91.96%. So I'm going to play this judi dia kata. Sebab dia kata kat sini if he found out that he would play the game if he had at least 90% chance. So now he is actually 91.96% dia dapat. Nampak tak cerita dia? Yes. So apa kita nak cakap? Yes, Bob would play the game.
Kena mention. Bob would play the game of haram. The game. Sebab dia nak teddy bear tu je. Baik dia beli Dia kat nak shop. at least satu I don't know what is going to do with teddy bears tu Okay, dia nak bagi adik-beradik dia dengan menggunakan sumber yang haram. Tapi tak apa, dia Bob dia bukan orang Islam. Okay. Now boleh guys? Okay kan? So ini Boleh, soalan tapi SPM confuse tahun sikit lepas lagi. guys Cikgu duk fikir juga tau macam mana cikgu punya student tahun lepas berhadapan dengan soalan ni masa SPM tau, bukan masa buat latihan tau, masa SPM. So kemungkinan dia akan struggle dengan uncertainty tau. Dia macam tak sure. RM30 ni untuk apa 90% ni untuk apa 7 out of 10 ni untuk apa 3 kali ni untuk apa dia jadi confused. Banyak benda dia orang confused. Jadi pagi tadi cikgu buat dengan kelas 5F pun sama juga. Cikgu spend masa yang lama nak cerita kenapa 7 out of 10 ni, kenapa N dia 6, and then kenapa 90% ni kenapa bukan P. Memang dia tahu kita punya soft point kat mana. Okay, jadi dia letakkan banyak figures supaya kita confuse. Apatah lagi bila kita jawab seorang-seorang. Awak tengok markah dia berapa guys? 7 marks tau. Untuk buat benda ni 7 marks guys. 7 marks. Especially cikgu rasa yang pelajar tak terfikir adalah yang atas ni. Yang 7 out of 10 times 7 out of 10 times 7 out of 10. Dia part yang salah. Oh. Macam Inception dah itu Inception. Mimpi. Macam tak Inception. Yang Leonardo DiCaprio berlakon tu. Tak tengok Oh man. Rugi Tak. Kena tengok tau. Antara movie yang awak kena tengok selagi awak hidup is Inception. Dah dengar tak? Have you heard of this? Pernah. Benar tapi tak tengok. Oh, kena tengok Kena tengok sekali je. Kena tengok. Tapi Dia terlupa dia punya plot. masa awak tengok tu kalau umur awak 6 tahun, awak kena tengok lagi sekali sekarang. Yeah, I think so. Sebab cikgu rasa orang yang buat movie ni memang brilliant Inception. Leonardo DiCaprio berlakon. Memang best. Oh yeah. Nisa okey Nisa? Ya, tu sedap. Alia. Okay, lastly. Soalan B. What is the minimum number of games that Bob needed so that he can get 4 toy bears? Tak habis lagi, dah dapat 6 tadi. Dia tak puas hati lagi Okay, now Zafran ada idea tak kat sini? The minimum number of games. I got 8 games. Yeah? I got 8 games. 8 games. Macam mana awak buat? Saya lukis cikgu. Okay. Yang satu-satu tu First ada siapa buat tu? 111, 101, 011. Oh, saya buat macam tik tik tik, tik tik tik, tik cross cross, cross Okay. tik tik. Faham, cikgu faham. Okay. Itu lagi. Jawapan dia 12. Jawapan dia bukan 8. Jawapan dia 12. Oh sebab Boleh sebab saya sebut tapi nanti kalau first game tu tak menang nanti dia tak dapat 8 game. Betul? Yeah. So you actually need minimum number of games dia adalah 12. Okay, so close. Jadi sekarang macam mana nak dapat 12 tu? Kalau satu teddy bear dia kena menang 3 dots kena bullseye. Okay. Okay, and his two is he always gets 7 bullseyes out of 10 darts. Okay. Okay, and one game is 3 darts. Saya tak tahu nak tunjuk cikgu. Betul lah tu. Almost there. Kan? Sebab one game ada 3 kali baling kan? So kalau dia nak dapat 4 toy bears, kalau kita accumulatekan bilangan darts baling tu, dia kena minimum 12 kali lah baru dia dapat that 4 toy bears kan? Yes. Contohnya by logic kan, if you baling 3 kali, okay, if you baling 3 kali, then you are going to get tapi ni kata games kan?
So macam mana tu? Cikgu nampak kat sini kena guna formula mu sama dengan n kali p. Mean? Because this 4 toy bears, dia refer kepada average bear yang dia dapat. This 4 toy bears is actually referring to the mean. Oh. Okay, katalah cikgu teruskan aja dia punya calculation So let's say if this 4 goes to mean, and n ni sebenarnya adalah minimum number of game yang dia main, and your p tadi adalah 0.343. Okay, so bila kita dapatkan n dia, I got 11.66. Okay, 11.66 ni adalah decimal dan dia tak sesuai untuk n, betul tak? Yeah. So that is why soalan ni mention the minimum number. So you are going to round off to the nearest whole number. So kita akan dapat n sama dengan 12. 12. It's that easy. Markah dia pun 3 je. Okay. Sikit tu 3. 4 toy bears ni kan guys. 4 ni sebenarnya dia lah huruf R tau. Sebenarnya 4 ni lah huruf R. Cuma awak kena consider dia sebagai average bilangan bear yang Bob ni boleh dapat. So when we say average, dia akan jatuh kepada mean. Faham ke? Yeah. Itu cerita dia. So kalau cikgu guna, let's say cikgu guna calculation, cikgu guna 12 game, 12C4 untuk cikgu punya bear tu kan, cikgu akan dapat probability dia nanti. Dia insyaAllah akan dapat. InsyaAllah dalam main judi, insyaAllah pula. Okay. So n sama dengan 12. So cikgu nampak soalan ni awak kena fahamkan betul-betul. Sebab dia betul-betul test kita punya understanding in binomial distribution. Kan? Especially yang ni kan. Maybe tak ramai yang tahu kena guna formula mean. Kan? And maybe ramai tak tahu kena guna formula mean. Okay. So, cikgu ingat cikgu habiskan lesson hari ni. Kita dah terlebih masa lah. Allah maaf. Sorry ya. So, cikgu minta maaf. So, cikgu habiskan lesson sekarang. So, thank you very much guys. InsyaAllah kita jumpa next week. Thank you, cikgu. Okay, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama.